Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anak-anak pelajar kelas 3 Amanah dan kelas 3 Harmoni. Hari ini kita akan masuk bab yang ketiga iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Jadi awak boleh rujuk buku teks muka surat 50. Baik, dalam bab yang ketiga ni awak akan didedahkan dengan jenis-jenis simpanan dan pelaburan yang ada. Okay, kita akan tahu kalau kita ada duit simpanan, bagaimana kita nak menguruskan duit tersebut. Sama ada kita akan simpan duit dalam bank ataupun kita membuat pelaburan. So dia ada jenis-jenis dan kategorinya. Selain daripada itu, bab ini juga akan menerangkan kepada awak bagaimana kita nak mengira faedah ataupun kita nak mengira keuntungan yang kita dapat apabila kita membuat simpanan. Begitu juga apabila kita membuat pelaburan. Contohnya, kalau kita membeli saham, kita membeli share ataupun kita buat pelaburan dalam bidang hartanah. Jadi, ada keuntungan dan juga pulangan yang akan diperoleh. Jadi, dalam bab ini awak akan belajar macam mana kita nak mengira pulangan daripada pelaburan yang telah kita buat. Berkenaan dengan kredit dan hutang, awak juga akan belajar tentang penggunaan kad kredit. Jadi awak akan tahu nanti apakah kelebihan yang ada bagi kad kredit dan juga kekurangan yang ada bagi kad kredit. Selain daripada itu juga, dalam bab yang ketiga ini awak akan belajar tentang pengurusan pinjaman. Contohnya, sekiranya kita membuat pinjaman daripada pihak bank untuk membeli sebuah kenderaan. Jadi dalam bab ini, awak akan belajar macam mana kita nak mengira berapakah ansuran bulanan yang akan kita bayar setiap bulan. Berapakah jumlah faedah yang dikenakan oleh pihak bank kepada kita kerana kita telah membuat hutang. Jadi, dalam matematik pengguna ni, setelah awak belajar bab yang ketiga ni, pengetahuan yang awak dapat dalam simpanan dan pelaburan ini sebenarnya membantu awak untuk merancang kewangan awak pada masa akan datang. Sekarang ni awak dah berumur 15 tahun. Mungkin umur 18 tahun, ada sesetengah daripada kamu dah mula bekerja kan? Jadi pengurusan kewangan itu sebenarnya penting. Jadi sekurang-kurangnya bila awak dah belajar bab yang ketiga ini, awak dah mendapat pendedahan awal bagaimana kita nak menguruskan kewangan kita dengan lebih bijak. Lagi satu, konsep simpanan dan pelaburan ini, sekarang ni dah banyak diguna pakai terutamanya dalam bidang perbankan, dalam bidang saham, hartanah, perniagaan, kewangan, perakaunan dan sebagainya. Jadi matematik pengguna ni sebenarnya bidangnya telah meluas. Baik. Sebelum kita pergi kepada jenis simpanan, awak kena tahu dahulu apa itu simpanan. Simpanan merujuk kepada wang yang berlebihan. Pendapatan yang kita dapat, awak bekerja, awak dapat gaji, tolak dengan perbelanjaan. Jadi duit yang lebihan itu kita akan simpan. Jadi bagaimana cara kita nak simpan wang yang berlebihan itu? Jadi ada dua cara sebenarnya. Sama ada duit yang berlebihan itu kita akan masuk ke dalam tabung, ataupun kat rumah ada peti besi kan, masuk dalam peti besi, ataupun dengan cara yang lebih selamat kita simpan wang tersebut di dalam bank. Jadi jenis simpanan ini merujuk kepada simpanan yang dibuat melalui bank. Kalau kita simpan duit ke dalam bank, bank ada menawarkan 3 jenis akaun, iaitu akaun simpanan, akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Jadi kita nak tengok perbezaan antara ketiga-tiga akaun ini yang disediakan oleh pihak bank. Akaun simpanan. Akaun simpanan kadar faedahnya lebih rendah. Faedah ini merujuk kepada keuntungan.
Okay, kalau kita simpan duit ke dalam bank, bank akan membayar faedah kepada kita. Jadi faedah untuk akaun simpanan ni dianya lebih rendah. Okay, rendah dekat sini hanyalah sekitar 1 hingga 3% sahaja setahun. Okay, lebih kurang macam itulah. Baik, yang kedua, akaun simpanan. Okay, pengguna boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa. So, akaun simpanan ini kita boleh simpan duit pada bila-bila masa dan juga kita boleh keluarkan semula duit itu juga pada bila-bila masa. Yang mana akaun simpanan ini menggunakan kad debit, okay, kad bank itu kan. Itu adalah kad debit ataupun melalui mesin ATM, okay, mesin teller automatik. Okay, ini adalah akaun simpanan. Akaun simpanan ni saya boleh katakan semua orang ada akaun simpanan di bank. Okay. Yang kedua adalah akaun simpanan tetap. Okay, akaun simpanan tetap kadar faedahnya lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan akaun simpanan. Yang kedua, akaun simpanan tetap, okay, penyimpan hendaklah menyimpan wang dalam tempoh tertentu. Okay, biasanya penyimpan hendaklah simpan dalam tempoh sekurang-kurangnya 3 bulan ataupun 6 bulan ataupun dalam masa 1 tahun. Jadi, kalau kita simpan duit dalam tempoh ini, okay, barulah kita layak mendapat faedah. Okay, kalau kita keluarkan duit dalam tempoh tertentu ini, belum sampai tempoh kita dah keluarkan duit, maka kita tidak boleh mendapat faedah. Itu bank-bank tertentu yang menawarkan perkhidmatan yang macam itulah. Jadi, bagi akaun simpanan tetap, pengguna akan mendapat sijil simpanan. Okay, sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang saham. Okay, ini adalah akaun simpanan tetap. Manakala akaun semasa, okay, yang ketiga adalah akaun semasa. Akaun semasa ini biasanya digunakan oleh para peniaga. Okay, kenapa peniaga suka menggunakan akaun semasa? Kerana hanya akaun semasa sahaja yang menawarkan perkhidmatan menggunakan cek. Okay, jadi cek ini biasanya digunakan dalam bidang perniagaan. Okay, untuk akaun semasa, tiada faedah diberikan. Maksudnya, pengguna yang menggunakan akaun semasa tidak akan mendapat faedah. Sebaliknya, mereka akan dikenakan caj perkhidmatan. Okay. Caj perkhidmatan ini dikenakan kepada pengguna kerana mereka menawarkan kemudahan cek ini. Okay. Dan selain daripada itu juga, akaun semasa terdapat kemudahan overdraft. Okay. Apa itu kemudahan overdraft? Okay, kemudahan overdraft itu merujuk kepada wang yang overdraft merujuk kepada wang yang pengeluaran boleh dikeluarkan melebihi baki simpanan yang ada di dalam bank. Yang mana apabila pengguna mengeluarkan wang melebihi simpanannya, bank akan mengenakan caj kepada pemilik tersebut. Okey, selain daripada simpanan, duit lebihan tadi juga kita boleh gunakan untuk pelaburan. Jadi dekat sini terdapat 3 jenis pelaburan yang kita boleh buat, iaitu yang pertama pelaburan dalam bidang saham, yang kedua amanah saham dan yang ketiga pelaburan dalam bidang hartanah. Kita pergi dahulu kepada pelaburan saham. Saham ataupun share, nama lainnya adalah share, diterbitkan oleh syarikat yang mana pemegang-pemegang saham ini mereka akan mendapat pulangan dalam bentuk dividen ataupun keuntungan modal. Jadi hasil kita ataupun keuntungan yang diperoleh sekiranya kita membeli saham ni, kita akan dapat dalam bentuk dividen. Dividen biasanya dibayar setiap hujung tahun. Ataupun kita akan dapat dari segi keuntungan modal. Keuntungan modal ni iaitu
kita jual dan juga kita beli saham. Okey, beli pada harga yang rendah dan kita jual pada harga yang tinggi. Jadi kita akan dapat keuntungan yang disebut sebagai keuntungan modal. Yang kedua ialah amanah saham. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah, yang mana syarikat unit amanah ni dia membantu pelabur untuk membuat pelaburan kepada syarikat yang berpotensi. Okay? Jadi ada sesetengah pelabur yang kurang mahir dalam pelaburan saham. Jadi awak boleh melabur dalam unit amanah saham. Unit amanah saham ini mereka akan mewakili kita untuk melabur. Dia akan melabur ke dalam syarikat-syarikat yang berpotensi. Jadi contohnya kalau di Malaysia ni, okay, kita ada ASB iaitu Amanah Saham Bumiputera, ASN Amanah Saham Nasional, okay, PNB Permodalan Nasional Berhad. Okay, ini contoh-contoh unit amanah saham yang ada di Malaysia. Okay. Jadi amanah saham ini, okay, pulangan ataupun keuntungannya sama juga dengan saham. Pulangan ini diberi dalam bentuk dividen. Okay, jenis pelaburan yang ketiga iaitu hartanah. Okay, contoh pelaburan dalam bidang hartanah seperti rumah kediaman, kedai, tanah, bangunan pejabat dan sebagainya. Okay. Jadi dalam bidang pelaburan hartanah ni, okay, kalau kita ada duit, kita beli rumah kediaman misalnya, okay, kita akan dapat pulangan dalam bentuk sewa. Kita beli rumah, kita beli kedai, kemudian kita beri sewa kepada orang lain, kita akan dapat keuntungan dalam bentuk sewa. Okay. Ataupun kita juga boleh dapat keuntungan dalam bentuk keuntungan modal. Keuntungan modal ni, okay, seperti yang saya sebut tadi, okay, kita beli, contohnya kalau kita beli rumah pada harga yang rendah, okay, 5 tahun kemudian kita jual semula rumah itu pada harga yang lebih tinggi. Jadi kita akan mendapat keuntungan. Okey, jadi awak telah tahu apabila kita mempunyai wang yang berlebihan, kita boleh menguruskan wang tersebut sama ada duit itu kita simpan di dalam bank, yang mana bank tadi saya dah terangkan dia menawarkan 3 akaun, iaitu akaun simpanan tetap dan juga akaun semasa. Ataupun duit lebihan yang kita ada itu kita boleh juga buat pelaburan. Sama ada kita boleh buat pelaburan dalam bidang saham ataupun pelaburan dalam unit amanah saham, ataupun kita juga boleh buat pelaburan dalam bidang hartanah. Jadi pilihan bergantung kepada masing-masing. Jenis simpanan dan juga pelaburan itu dia ada kelebihan, kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Okey, jadi kelebihan dan kekurangan itu nanti kita akan belajar pada subtopik yang seterusnya. Jadi setakat ini sahaja video cikgu pada kali ini. Okey, kita akan jumpa semula pada kelas yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.